tadi macam kau nampak tak dia punya kata apa seorang ketua tim para yang suka reka-rekakan cerita dan Reka juga cerita macam mana tu? macam cerita-cerita yang tak yang tak betul lah. Okey. Bila dia buat sesuatu tapi bila ditanya dia kata oh tak dia buat gini macam nak up lah up Okey. tak nak jatuh muka gitu. Ah. Pasal kalau Standard more dah. macam gitu. Jadi macam yalah dia adakan satu dia ada dia punya dia boleh nyatakan dekat dia punya platform tapi yang dia punya yang this person dia tak dapat. Jadi Acik ask him to join us to come forward and share dia punya side of story. So it's much more clearer, easier for you all untuk you know we out lah. Okey. Lagi satu mengenai cara-cara dia kata dia pun macam ibarat senang cakap lah itu tim toksik lah. Berbual tak tahu nak apa jaga hati orang tapi kalau certain members pilih-pilih bulu habis macam kurang ajar so kita kasih naik kotak lah. Okey. Kita kasih dia naik kotak lah guys malam ni ada special sikit kita naikkan kotak Okay, boleh request tak? Boleh request. Okay, siapa tadi namanya? Irfan ya? Ya, saya. Okay, Irfan. So, Irfan pernah menceburi dalam tim paranormal di Singapura ya? Pernah, betul tu. Tepat sekali. Alright. Okay, so sebelum kita mulakan dengan apa yang Irfan nak ketengahkan, boleh tak Acik tanya? Apakah pandangan paranormal dalam your own personal? Apa tu paranormal bagi you? For me, it's kira macam exploring the unknown. Like jalan malam kan, menikmati suasana malam. That's my point of view in paranormal lah. Trying to seek, bukan nak kata seek the truth, tapi macam minat masing-masing. Okay. And Irfan ni, sebenarnya ni terus cakap, Irfan ni actually dikenali dalam oleh industri paranormal Singapore. Sebenarnya dia well known juga tahun ni. Terus aku cakap aku macam pernah dengar nama dia ni. Okay. So wow. Berbesar hati dapat satu kejutan lagi satu daripada Irfan yang sudi naik kotak malam ni. Okay Irfan. Mana? Sementara kita berbual-bual, nanti ada soalan-soalan Acik akan ketengahkan daripada siapa-siapa yang nak tanya soalan pada Irfan, boleh komen juga di ruang komen guys Irfan tu lah yang kita kenal tu kan. Orang tu tengok, semua kenal. Siapa kenal Irfan tekan satu geng. Siapa kenal Irfan tekan satu. Ni bukan Irfan Fandi Ini Irfan paranormal. Kalau Lain. Irfan Fandi tu okey. Okey, nampak? Kenal. Nampak? Cici kenal. Dari grup mana ni? Diana tak kenal. Cukup kenal Golem Simi. Yes. Nampak. Kenal juga kenal. One Kind Clan pun kenal. Banyak yang kenal kan aku cakap. Alright. Okay. So Irfan, I give the floor to you dulu untuk you bring out to share your side apakah yang you nak ketengahkan untuk malam ni. Teruskan. Okay. So, untuk Irfan, first thing first, the topic that I want to share with Acik today is about kejujuran dengan what we say, honesty and respect towards team members. Okay, baik. So for me, based on my experience pasal Irfan pernah join satu team paranormal kat Singapore ni jugalah. Sebenarnya bukan Irfan minat ke apa, memang dulu Irfan curious. So terserempak dengan dorang ni lah, kumpulan ni dekat satu kawasan ni, kat kawasan barat Singapura lah. Terserempak dengan dorang, time tu Irfan ikut kawan-kawan Irfan. Jadi pergi sana tengok, wah macam interesting Pasal ada, yalah masa time kita pergi tu belum kenal lagi. Jadi tengok, wah macam ada kesurupan. Betul tak betul ni? Ke diorang main-main macam bidik ni? Tak apalah, duduk lah tengok. Sekali, over time macam, Irfan pun selalu malam tu Irfan selalu tak ada plan lah, malam Sabtu. Jadi kadang-kadang dah bosan, nanti pergi sana duduk, berbual dengan dorang. Berbual, lepas tu dah makin lama makin kenal. Belajar sedikit sebanyak lah dengan dorang.
Lepas tu Hmm. time bila ada kesurupan tu beberapa kali tu Ifan tolong lah pasal tengok macam manpower diorang tak cukup. Hmm. Jadi kadang-kadang Ifan help in lah ni, helping hand. Time tu Ifan belum ikut tim diorang lagi, masih orang luar. Tapi pasal tengok macam situasi tu tak boleh dikawal, jadi Ifan pun masuk, tolong lah, tolong. Dari situlah diorang lepas beberapa bulan tu, diorang tawarkan pada Ifan, uh, nak tak ikut tim kita? Oh, they offer you Ifan, they offered me. Diorang tanya dah, I still remember. Ah. Ketua dia yang tanya, the one that asked me, nak tak Mhm. ikut tim kita? Because kita tengok macam, kita perhatikan yang Ifan ni mungkin ada potential. So we were wondering lah, we discuss as a team, whether you like to be part of us. Then at that point of time, kira Ifan pun masih nak enjoy, masih muda lagi, baru 14, nak enjoy, Masih muda. Okay. Sama lah. nak Acik. Malam masih muda. Gitu. Okay, continue. nak Betul? enjoy. So I told them, I said, give me some time to think about it lah. Hmm. Jadi over time Ifan memang tak fikirkan pun actually, pasal memang tak ada niat nak ikut mana-mana team. Suka-suka dia pergi untuk pastime. Okay. Lepas tu after a few months tu masih ikut. Sekali orang cakap satu team lah. Ni kali ni satu team tanya, Ifan, jom ah. Jadi Ifan tak boleh kalau kena pressure macam gitu. Ifan pun macam okay lah, since aku pun dah dengar korang tiap-tiap minggu kan. Ikut dah. Pasal orang cakap baju semua kira orang sponsor lah. Ah, Hmm. so I said okay lah. Sponsor. Okay. Diorang sponsor. Hmm. So pasal kadang-kadang bila kat sana they said the potential that they see is pasal bila Ifan kat sana pun Ifan dapat merasakan suasana. Kadang-kadang bila orang ada buat macam apa ni, detection kan, orang scanning, tak tahulah apa yang orang scan lah, barcode ke apa kan. Bila orang Hmm. scan tu orang cakap Ifan pun dapat detect lah dekat situ. Untuk Ifan Hmm. just ikut naluri Ifan je. Ifan kalau rasa ada macam something kat situ, Ifan bilang ada. Kalau tak ada, then tak ada. That's what they Okay. told me. Dia cakap dia nampak potential. So after that I said okay lah. Lepas tu dah ikut tim dorang. After quite a while, I volunteered to use my body as apa ni orang kata, macam untuk communicate. Macam I want to know how it feels untuk kena rasuk. Pasal Ifan tak tahu. Ifan bukan nak cakap tak percaya lah. Pernah nampak lah. Pernah terjadi banyak kali kerasukan depan Okay. mata Ifan. But I want to know how true it is. So I Hmm. told them, I said, kali ni try pakai my badan lah. I want to see boleh tak. Ah, So they tried. The first few time memang tak jadilah. Ifan tertidur lah. Sekali satu malam tu memang Ifan tak sadar. Mungkin Ifan terlalu penat ke ayal. Memang terus jadi tak ingat dunia. Terus dari situ from then on they see my body as macam potential boleh communicate dengan benda-benda gini. Mhm. Ifan pun tak fikir banyak. For me, niat Ifan bila pakai tu pasal kadang-kadang untuk tolong orang. Katanya ayat yang digunakan tu untuk membantu orang. Jadi I said, okay Ayat lah, use my body lah. Bantu. membantu. Okay, teruskan. So I volunteer. I said, okay tak apalah, pakai badan Ifan lah. Since I also can manage at the start, that time Ifan tak tahu lagi how it would macam memudaratkan Ifan in the long run. So I said, Oh. okay lah, try lah. So I Mhm. tried pakai then from then on, macam most of our sessions tu pakai badan Ifan. And then Mhm. as time goes by, starting mula-mula memang baik, berbual semua macam wah, kita gini, nampak tau dia punya teamwork at the start. Starting memang ada. Lama Okay. kelamaan perhatikan habis bila orang cerita-cerita dengan macam kadang-kadang kita ada opportunity macam orang minta kita collab. Tapi bila kita tanya, diorang cakap, oh tim ni gini. Macam diorang bukan nak kata burukkan tim lain lah, but they speak negative about some teams. So untuk Selalu Irfan ke macam ataupun sekali-sekala? jujur mai cakap quite often lah. Wah, quite often okay. Diorang tak berbual dekat live. The thing Mhm. about diorang is dekat live tu, cara diorang portray tu very different. What you see when they live is apa yang diorang nak kita nampak, yang kita percayai. Tapi yang Okay. dekat belakang takbir tu, yang kita tak tahu, kru-kru yang tahu tu memang kadang-kadang I myself ask other crew members pasal I'm not the only one yang merasakan macam benda ni tak sesuai. Ada juga tanya ada crew member macam, kau rasa macam patut ke dia berbual dengan kita gini?
Kalau ni masalah antara dia dengan kumpulan lain, biarkanlah, tak payah nak libatkan kita lah. Lepas tu diorang pun they say Logik, the same betul? thing lah, cuma pasal yang lain ada kru semua lagi senior dari Irfan. Dia more pioneer, diorang kenal kira kumpulan tu lebih lama, so they said tak apalah, memang perangai diorang gini. So I said okay lah, it's not my problem lah. Untuk Irfan turun pasal Irfan minat, and kalau dapat tolong orang, because my niat is nak tolong orang aja. So turun memang as per normal lah selalu. Bila ada apa ni orang kata macam sesi minimalisasi ke apa kan, nanti pakai barang Irfan. So as time goes by, bila start social media, sebelum tu time tu diorang belum lagi ada diorang ada social media, cuma diorang belum tahu nak buat live sangat, I think, They're not dekat active yet lah. TikTok. They were not active on TikTok yet. They were active more on Facebook that time. Okay. So bila baru-baru start dekat TikTok tu, dorang tak discuss dengan kita. This is what I know. Yang crew members yang lain yang tak tahu, dorang tak discuss. Dorang cuma cakap, kita dah nak start buat TikTok main live. And then at that point of time, I was thinking macam dengan situation kita macam gini, nak buat TikTok live, shouldn't we take it into discussion atau consideration first as a whole team? Tapi pasal dorang ketua, so macam okay lah, you do what is right. Kita pun respect ketua lah. Buatlah what you think is good lah. Terus bila dah start live tu, things were starting to change a lot lah. Boleh nampak perubahan dalam perangai satu-satu, can start to see the true colours. Kadang-kadang bila, pasal kita, not everyone boleh berbual macam dekat live. So bila kita baru start tu, we had no time to prepare, no time to macam sediakan diri untuk berbual dengan viewers. Pasal kita pun tak tahu berapa ramai akan masuk. Pasal TikTok kan kalau kita buat live, keluar FYP memang orang daripada mana-mana nampak. Yes, correct, So, betul. kadang-kadang ada yang kru tu bila kita, usually yang buat live tu, yang pegang live tu ketuanya lah. Jadi bila dia penat tu, nanti akan pass kat kru lain. Jadi kru yang ni pula, dia tak boleh berbual. Dia macam introvert gitu. Jadi dia pun macam kaku lah bila dia berbual. Jadi the first few time macam, diorang cakap, okay tak apa, we take this as learning step. Tapi next time kena improve better. So as time goes by, bila buat live makin selalu, diorang kadang-kadang bila pas kamera tu dekat kru tak berbual, kena marah, kena papu. Kau kenapa tak berbual? Viewers semua keluar, gini. And then to me macam, asal nak kena marah? Bukan salah orang tu, betul lah. Orang tu tak tahu berbual. Actually, Yeah. Irfan, actually what's the purpose of diorang marah? Macam for them is discipline. Kira macam nak cepat tangkap. Pasal Okay. diorang, mungkin tak nak hilangkan supporters atau viewers diorang lah. Okay. So, the first few time, memang diorang tak marah sangat. Diorang tegur baik-baik. Tapi as time goes by, kalau macam let's say cock up sikit kan, kena marah, kena papu. Wah, kena marah Sebab So, apa? Dia bayar gaji ke? Ada gaji tak tak? tahulah kan. Tak ada gaji. Langsung Tak ada gaji. Tak ada gaji, tapi Tak ada gaji. kena marah Tak ada gaji. Attendance compulsory. Attendance compulsory. Doesn't Compulsory? matter whatever you have on that day, tetap kena hadir. Kena adakan Sebabnya diri. attendance is compulsory. Kita nak tunjuk dekat orang yang tim kita ni berdisiplin. So kalau Tunjuk kat orang. Hmm. Nak tunjuk kat orang. Disiplin tu nak kena tunjuk kat Dia orang. tak cakap nak tunjukkan kat orang. Tapi macam bila kita dah Indirectly dah lah. rasakan, indirectly kita dah tahu macam dia ni buat ni bukan untuk tim. Ni dah bukan untuk tim lagi dah. Ni untuk sendiri keuntungan dengan Okay, sorry viewers. Irfan. Habis misalnya kalau hari yang korang kena turun tu korang tak boleh make it, maybe korang ada family outing ke, family reunion ke, jalan-jalan dengan family day ke apa, korang tak boleh make it, how is that? Oh, tak boleh. Kalau kita kalau orang luar tak boleh. Tapi kalau family member sendiri ada sebab. Oh, dia penat minggu ni. Dia nak kena spend dengan family. Okay, hold on. Okay, sorry nanti Ifan continue balik So, Boleh. okay, Acik dah tak bergaji, kena marah, attendance compulsory, tak boleh ada alasan semacam mana pun. Yes, correct. Okay, okay guys, kasih hold on kasih tanya viewers. Viewers, macam mana viewers?
Do you think tak? Korang rasa tak ini adalah satu kaedah, satu nak cakap organisation ke, nak cakap adakah ia toxic tak? Korang komen tak? Boleh komen tak? Is it very toxic for this kind of kira aku nak cakap kerja bukan organisation pun Habis bukan. kalau on that particular day, Ah. kalau korang kena kerja, korang tak boleh make it, how is that? Oh, tak boleh. Pasal katanya is that week, kira macam that event tu, kira yang kita punya outing tu, 1 minggu 1 kali je. Takkan 1 Tapi minggu tu sekarang tak boleh masalahnya commit. orang kerja, kita nak cari rezeki, kita kena kerja, kita tak boleh make it on that particular day. How is Betul? that? That's not the way. Pasal I have crews yang ada anak, kadang-kadang mungkin that week tak ada orang jaga. Tak ada orang jaga, tak boleh jaga. Suruh bini kau jaga. Suruhlah mak kau jaga. Oh, Wow. Takkan tak boleh satu kali apa kita pergi sekejap berapa jam je apa. Takkan Yalah, tak tapi boleh. okay, bagi Acik lah kita merancang, Tuhan tentukan. I think for me lah TPC tak pernah, okay, kita stop, kita pause kejap For Boleh. TPC kita tak pernah persoalkan sekiranya boleh atau tak boleh atas 3 perkara. Family, bekerjaan ataupun sakit. Tak pernah. MC tak pernah minta, nothing. Sekiranya kalau kau rasa kau malas, if you don't want to come down, for me up to you. Because why? Diorang akan what happen is diorang tak banyak akan muncul dekat social media. That's the meaning. And furthermore, diorang kalau turun pun diorang tak dibayar gaji. Tak ada gaji. So kita tak Kan, so kita tak paksa. boleh. Ini kan orang cakap minat masing-masing. Tapi kalau dalam 10 attendance tu, kalau dia boleh turun, dia make it. Tapi satu hari itu because of one really urgent yang dia tak boleh turun, takkan kita tak boleh excuse dia pun. Takkan nak kena ada reason behind reason. Betul tak? I mean, okay. This is okay. Teruskan. Ifan teruskan. Pasal Okay. on a few Boleh, aku boleh. on a few occasions lah dia terjadi. So kadang-kadang yang crew member yang lain, diorang tak boleh berbual dengan ketua. They talk to me, they say, Fan, macam mana ni gini. I said, tak apalah, you go and settle because family comes first what. Apa-apa pun kita letak family dulu. Apa-apa terjadi bukan diorang jamin pun. Kalau apa-apa terjadi kat rumah, kematian ke bukannya diorang nak pergi tanggung. Betul. So I told them, I said, pentingkan family dulu, you just do what you do. Habis It's a kadang-kadang hobby, right? ada yang betul-betul jaga family, ada yang turun sebab takut kena papu. Sayang persahabatan, jadi turun sebab takut kena papu. Okey, kejap. So, for Acik me- pauskan kat sini boleh? Sekejap Ada satu soalan daripada orang nak tanya. Okey, Cik Non, kalau ada soalan nak tanya Irfan, boleh tanyakan dekat ruang komen pasal dia ada tanya, nak tanya satu soalan. Boleh by all Daripada means. di Anon. Okey, Anon. boleh teruskan And siapa-siapa ada yang kenal Irfan, yang pernah bersama dengan dia, boleh komen juga dekat situ. Tadi Acik nampak Ida Love ada komen betul. Siapa-siapa lagi yang bersama Irfan masa tu boleh even komen kat sini komen. Alright? Kalau korang Okay, ada teruskan. event sekali, founder yang sakit macam mana tu? As far as I know dia sesakit mana pun dia turun. Jadi itu dia alasan dia untuk kita. Macam kenapa ketua boleh turun, yang lain tak boleh turun. Bila sakit. Pasal Kau tak boleh alright. samakan orang punya condition and situation sama dengan kau apa. Lain manusia, kita ada kehidupan kita berbeza. Kalau semua nak sama dengan kau, macam itu, kau jadi presiden je lah. Pasal kau boleh cek actually Semua kena ikut rentak kau, betul pasal tak? ini satu aku dengar pun mangkuk je. Pasal apa? Mungkin aku ada family, kau tak ada family. Pasal Kau nak samakan tak? kalau kau rasa kau sakit ataupun family kau problem, tapi kau tetap can make it untuk kau punya team, tapi kau tak boleh samakan orang kau punya crew yang lain tu sama condition and situation dengan kau. Semua kita berbeza. Although kita satu team, tapi masalah kau lain, masalah aku lain. Mungkin dalam segi financial kau lain, financial aku lain. You see? Alright, okay, continue. Correct. Okey, jap. Sorry Ifan ada soalan, boleh okey. Kalau Ifan nak jawab, Ifan boleh jawab. Kalau sekiranya tak nak jawab, you have the right to say you don't want to comment Boleh. Okey, soalan yang pertama okey, TCJ. Ada ke surat hitam, black and white atau LOA bila buat recruitment yang Tak ada. You setuju dengan syarat-syarat ni? Tak ada. It was all verbal. Verbal Tak ada agreement. verbal. Okey, daripada The Unknown. Okey, dia nak tanya, benda yang rasuk tu benda sendiri atau benda luar?
bila kita kaji tu, bila merungkai tu selalunya luar. Tapi kadang-kadang datangnya hal peribadi lah. Maknanya antara keluarga atau sahabat-sahabat. Jadi benda tu Hmm. become personal. So kita settlekan jugalah either ways pasal benda pun dah jadi, so kita just settlekan. Okey. Oleh Abang Batu tanya, sebelah cik siapa macam member lama? Siapa? Arai. Ni Arai. Sebelah cik ni Arai. Abang Jalif. Batu Ni, style. ni buat Siapa? partner. Ni kau check dia punya profile ni. Okey, kita check. Okey, sekejap Kita baca komen. Kita semua dah lama dalam bidang ni tapi tak pernah macam gini. Salam Arai. Waalaikumsalam Salam, brother. Arai. Waalaikumsalam. And I personal so benar merasuk ke TCJ. Okay, TCJ ada tanya, dah jadi personal. So benar ke merasuk benar? Okay, ni orang bertanya Merasuk tu apa, benar atau Irfan, ataupun So orang bertanya lah. So don't think anything. Okay, orang bertanya adakah dia benar benar merasuk. For Jadi, me, kerasukan I tu maksudnya believe benar. it's real. Pasal kadang-kadang bila benda yang terjadi tu, apa yang diceritakan tu memang betul-betul terjadi. For me, I believe it's real. Tapi ni pendapat masing-masing. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. So tu it's not my job to make them believe. Kalau rasa tak percaya, tak percaya, tak apa. Okay, correct. Alright. okey. Okay, so kita teruskan lagi dengan apa experience daripada Irfan Also pernah terjadi beberapa occasions lah bila I datang lambat dah. Habis kerja kadang-kadang lambat sampai lewat malam. So kena OT sampai 12. I told them, I said mungkin nak balik rehat. Dia cakap, alah tak apalah. Yang kru ni boleh datang, dia balik kerja lambat. Dia kerja tak ada off day pun dia datang juga. Ada penat-penat daripada jauh, dia tinggal jauh datang juga. Habis daripada situ macam, okey lah tak apa tunjukkan muka. So lepas kerja tu, naik Grab pergi sana. Pakai duit sendiri. Naik Grab pergi sana. Boleh claim tak? Lokasi. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Pergi Okay. je lah pasal tujuan untuk team kan rasa nak support. Pergi juga. Walaupun toxic, pergi je. Pergi, spend time as per normal lah. Irfan tak suka buat musuh. So for me macam tunjukkan muka, carry on as per normal. And then ada a few times juga ada kru-kru lain yang kena jaga anak. Tak boleh jaga anak. Macam tak diorang jaga, diorang cakap macam tak mau kasih alasan lah. Dia kenal orang yang ada 7, 8 anak semua. Tetap boleh pergi paranormal. Kenapa dia macam ada 1 ke 2 anak tak boleh pergi? Why have to use this reason? Okay, this is nonsense. This is nonsense now. Not to you Irfan Okay, viewers. Dia kenal orang 7 8 anak, orang tu masih boleh pergi paranormal. Tapi dia tak this is very subjective, menggunakan tipu hela in psychology tau. Yang orang 7 8 anak itu orang lain, bukan orang macam aku tadi cakap kan. Kau mana boleh samakan orang punya situation dengan kita punya situation. Inilah masalahnya ni. Betul, kubur masing-masing. Keluar daripada perut mak lain-lain. Itu timing pun lain-lain. Tapi bila part paranormal ni je terus nak orang lain pun nak kena sama boleh pergi paranormal 7 8 anak. Tapi 7 8 anak dia mungkin ada orang jaga, ada maid kan. Apa ni? Ini satu ataupun anak diorang yang dah besar-besar. Immature lah ni Okay, continue. Ini parah. Betul lah. Abang Batu style. Fero. Ini bukan parah, ini Fero. Astaghfirullahaladzim. Okay, teruskan. Irfan. Okay, so and then kadang-kadang tu bila kita on the field, bila terjadinya keserupan, kadang-kadang ada orang lain yang kena, mungkin benda yang masuk tu lebih ganas. Jadi macam susah nak dikawal tau. Okay. Bila kena dekat kru lain macam yang katanya bukan keluarga ke apa lah. Ini nanti alasan dia akan pasal bukan pasal dia keluarga, kita treat dia better gini-gini. Tapi macam boleh nampak tau daripada perbuatan orang tu yang dorang lebih utamakan keluarganya daripada kru-kru yang lain. Pasal pernah terjadi dekat one of my old crew member. Dia bila terjadi tu, bila dia dah sadar, dia terus terlantang. Tak ada orang dekat belakang dia, kepala dia lagi sikit dia kena bucur longkang. Alhamdulillah nasib Irfan was there. Dapat tangkap just in time. Kalau tak kepala kena bucur, tak tahu apa jadi kat orang tu. Kira okay. And then bila there was this one incident bila yang keluarganya tu terjadi kepada keluarganya keserupan, keluarganya terjatuh tu. Wah, terus dia bingit kenapa tak ada orang dekat belakang aku, adik aku kalau jadi macam gini, apa-apa jadi kat dia, siapa nak pergi jawab? Wow. Kalau kena family members dia tak samakan pula dengan orang tiba-tiba.
Jadi Tiba-tiba macam tak kita macam dah tak sama nampak dari situ. Okay, Terus masa actually, time tu actually, actually, kira actually tengah follow your story very closely So dia akan samakan kalau you all team members yang bukan daripada kalangan family, oh orang ni 7 anak, oh ini boleh, itu boleh, ini boleh. Tapi bila family members dia sendiri sesuatu terjadi, oh dia tiba-tiba tak samakan. Tiba-tiba nak kena special. Kena tu betul. apa kira nak kena khusus atau khas untuk orang tu sebab tu adik-beradik sendiri. Mm-mm. You get what I'm trying to say not? Yes, correct. Okay. Alright. So viewers pun faham viewers Okay. Then lepas tu that time I was bingit pasal kita semua dah penat kan, pasal satu hari dah merungkai, habis sekejap suara terputus pula. Makin kuat suara. Mas Iwan, Ah. propaganda. Betul. Mas, menggunakan psikologi jadi apa tau, bila dalam kira the family is always the kira yang paling atas. Atas langit kot, kerajaan langit yang atas lah. Jadi orang luar tak boleh nak marah, nak bising boleh, tapi adik-beradik tak boleh. Tak ada sama. Tiba-tiba dia punya konsep tu lari. So, diorang suka lari-lari lah. Okay. So at point of time, macam untuk Ifai bingit pasal kita semua dah penat, kita pun tak tersadar. Benda jadi out of a sudden, nobody was paying attention. Pasal kita ingatkan semua okey. Sekali bila terkena pun, kita pun rasa macam alamak kita lambat. Sekali lepas tu bila ada apa-apa kita pun dah macam diam lah, pasal ketua kan, jadi kita diam lah. Yang lain dah biasa kena apa-apa diam. But for me, I wanted to bersuara, tapi fikir balik kan, dah masak dengan perangai diorang, tak guna. Because I know if I were to say something, diorang tak boleh terima. Jadi konflik kat sana dah leceh. So I just kept quiet. I kept quiet and then I moved to one side. At that point of time, my mom was there also. My mom was Your there. mom? My mom was there. So my mom initially start dia macam tak setuju lah. Dia bukan katakan tak setuju. Dia macam was-was bila nak kasih lepas. Let me follow dorang at the start. Then over time, you know, why not one day you follow me lah. Then I don't know, she said she wanted to follow me one day. Then I said, okay nak ikut boleh. But then, I give her some warning about some crew members lah. Cakap, pasal of course, mak tak ikut mesti dia pun akan ada pendapat dah pasal kawan-kawan kan. So I said, So that means Irfan, that means your mother is already aware of this incident. What happened? yes, my mom is also Okay. aware. Then lepas tu there was this one time bila terjadinya keserupan. Badan Ifan yang dipakai lah. This is what was told by my mom. Pasal Ifan tak sedar. He don't remember what I said bila time tengah jadi tu. So my mom said yang ada dengan Ifan ni cakap lah, ceritakan yang rumah apa ni, co-founder ni ada macam gangguan. Lepas tu dia cakap tak adalah, rumah saya sentiasa bersih. Saya bersihkan, saya cek hari-hari zahir dan batin segalanya lah. Yang gaib ke yang wujud semua tak ada. Okay. Lepas tu that was what my mom told me. Lepas tu bila I dah sadar ini, my mom balik, my mom told me. That was the night my mom said, Fan, stop going. I told her lah, I said kenapa? Dia cakap because when you just bila dah sadar tu, my mom cakap dia dengar yang co-founder ni cakap, lain kali kalau tak ada kesurupan, jangan macam tunjuk yang ada. Don't act like you are being possessed when there was no possession at all. And then I was thinking to myself, aku nak pergi berlakon buat apa Menakkan badan sendiri tau. Dah tak dapat gaji, tak dapat apa. Orang bantu dia. Lepas tu dia cakap macam gini. And then from then on, I stop pasal kira dah toxic gila. But I kira dalam group kita ada WhatsApp group. Diorang message semua, I never reply. So buat bodoh lah. As diorang message, diorang suruh turun, I buat bodoh. And then ada satu hari ni buat amal katanya nak buat amal. Okay. So all the crew must be present. And then that day, the day before kita baru habis kita punya night walk. So obviously the next day pancit. Tapi dia nak the next day pagi. Kita habis night walk dia pukul berapa? Dia nak pergi pukul 1. Penat dah badan. Pasal dah pakai badan untuk merungkai mesti penat. Tapi dia kata tetap kena pergi juga. So of course I didn't attend pasal I want to focus on recovering my body pasal penat. Ya. And Dia pun amal tak boleh dipaksa apa? correct. And amal dia is katanya dia nak give back bukan dekat orang-orang yang memerlukan give back dekat viewers yang support TikTok live tu. Maksudnya macam mana tu?
Kira kalau kau aku punya supporter, subscribers, aku akan kasih kau dulu. And Kira then how aku about the crew? tak, dia bukan pasal kru. Dia okay, kru is kru lah. Tapi nak memberi pada orang, kena pilih yang support. Yang tak support tu, Oh, yang okay, okay, betul-betul okay. Okay, okay. memerlukan, yang rabak tu, tak boleh. Oh, kat orang lu, nak beri buat amal pun nak kena pilih. Tak ada ikut itu sama rata lagi. Oh, sama apa, dia ni 7 anak, dia ni beli datang para, dia ni, maknanya kau pun boleh. Tiba-tiba nak kasih amal, kena kasih dekat supporter saja. Supporters yang dulu. Tiba-tiba tak ada macam itu sama rata dengan, orang ni susah, sama-samalah susah, kita kasih orang susah. Tak ada macam itu Tak ada. You give me gifts, okay, I support you. So, dorang kasih balik lah. Yang kira yang amal tu, dia kasih balik dekat orang-orang yang bagi gift. So, for me macam, kenapa kau nak kasih balik? Orang tu kasih sebab dia mampu. Kata betul. itu amal. Patut orang tolong yang susah. Ini tolong yang mampu yang support kita. That's why that's one of the reason also I never went for the amal. For me, it's like pointless. Okay, wow. Ini dah macam, okay. Guys, you komen-komen. Korang komen-komen. Okay, Mas Iwan, benda tak betul ni. Macam gaya begitu. So, kira, senang cakap lah, Sultan yang kasih gift, Sultan tu yang dia kasih atas amal untuk memberi balik kepada orang susah. Tapi yang dia beri tu pada Sultan. Sultan TikTok lah. Is it that way? Yes. Ida Love. Okay, okay, ada satu undangan okay, teruskan. Then, so after kita tak datang hari tu, I think I don't remember whether I was the only one ke atau ada lagi kru yang tak datang jugalah pasal penat dari kerja. So the night walk before pun diorang tak datang. The next day pun diorang tak datang. Terus kena papu dalam group. Dia send, so the founder ni kira dia send long text, macam-macam lah. I only took the part that was really macam kira boleh nampak sangat yang dia indirect tau. Okay. Kru mesti gini lah, bila dah ada duit kan, terus lupa pasal team. Bila ada chicks je, lupa pasal team. Bila ada apa? Bila ada chicks lah, bila ada perempuan, ada siapa-siapa kan, terus lupa pasal team. Wow. That one is really to me is dah memang kau direct kat aku lah, pasal nak cakap team kau tak ada orang pun yang bawa orang. So usually I will bring my friends from outside and my friends memang kebanyakan perempuan. So dah memang nampak sangat dah indirect. So I told them macam macam nak maki tapi macam pointless kan, pasal orang-orang gini boleh nampak sangat immature. So I said I just diamkan diri. So I diamkan diri all the way until they kick me out of the group. So for me macam bagus lah. I also don't want to leave. Aku kalau leave nanti jadi cerita. So might as well let you do your job. You want to kick me, you kick me. So dia kick kau, dia kick Irfan just because of that? Pasal kita macam kira kru dah tak participative lagi. Yelah, okay. But they don't know. Okay. Okay, this is for leader For leader, for me Amik tahu tau. Acik akan Amik tahu kenapa dia ni dah lama tak nak participate. Dan dengarkan, mungkin ada masalah dari segi family ke. Always my mind is always satu, family. Kedua is financial. Ketiga mungkin kesihatan. So dia tak Amik tahu, dia tak tanya macam Irfan, kenapa Irfan? Mungkin ada masalah family ke, kewangan ke atau apa-apa. Dia ada tanya tak? Oh, tak pernah. Nobody ever personally PM me about this kind of problem. Tak pernah. Wow, okay. Alright, sebelum kita naikkan Idala untuk bersuara, okay guys, siapa-siapa yang ada masa dengan Irfan waktu tu, you all ada kat sini tak? Boleh tak you all comment down. Siapa-siapa yang ada kat sini, adakah benar, okay, we just do, sebab tadi Asyik nampak ada komen, ada orang kata mungkin budak ni cakap tak betul. Okay, so betul tak apa yang Irfan kata? Yang masa korang dengan Irfan, kira masa tu korang bersamalah melakukan paranormal, boleh tak korang komen? Jadi orang nampak yang Irfan ni tak kira tak reka cerita. Betul. Irfan, okay, aku nak tanya kau about transportation. So kalau kau cakap kalau korang kena report, korang kena gunakan korang punya transport sendiri ataupun public using your own money. So bila at the end of the day macam mana? They send you ke ataupun kau tetap nak kena balik sendiri ke, or diorang ada kasih kau transport fee ke, whatever, something like that?
That one really depending on their mood. Nanti kadang-kadang ada Ah, hari tengok mood. dorang akan hantar balik lah. Tapi most of the time dah ni pagi besok kerja mana boleh hantar. So kira hantar ketua dengan the co-founder semua balik je lah. Hantar dorang aja lah. Yang lain semua pandai-pandai balik sendiri. And then Hai. insiden yang kita perlu since dia pun kat dalam, I just say his name lah. Golem pun kat dalam. Golem kena kerja pagi. He was supposed to work at 8 ke 7:30 tak salah. Kita habis waktu tu 6 lebih. And then because kita dapat gifts tu yang daripada TikTok tu, so-called macam fun lah. Duit fund. So they said kenapa nak pinjam duit fund dulu tak? Pakai untuk Grab, nanti dah dapat gaji bayar balik. So for me macam duit kata tu duit fund what? Habis what fund is it for? Katanya to buy equipments. Equipments tak sampai berapa ribu. Duit fun untuk bergembira kot. Fun tak semestinya really specific untuk equipment. Fun is considered a general. Siapa-siapa yang perlukan ataupun really in it, ataupun there's a return yang kau nak kena kasih, kau boleh je gunakan tu fund. Tak semestinya that fund specifically untuk equipment or gadget. Exactly. And then my mom was there. So my mom cakap tak apalah cik bayarkan, because dari situ my mom dah start bingit. My mom dah start anti sikit. Dari situ dah pelan-pelan dia dah start dah anti sikit, but she still follow pasal dia nak tengok. My mom still want to see lah. So my mom just told Golem, cakap tak apalah, you take Grab, I pay, don't worry, tak payah bayar balik. You just take, at least you reach home safe. Pasal Golem dah penat gila. Badan tu satu hari dia pakai buat mediumisasi. You just take Grab, you go to work as per normal. Kadang-kadang Golem habis kerja pun lambat, tak tidur. Lepas daripada merungkai tu, besoknya kena pergi lagi, sesi merungkai lagi. Habis Golem cakap, tak boleh. Pasal nak pakai badan dia untuk communicate. Alasan dia cakap pasal kru yang ni boleh dia pun kerja 12 jam tak ada off, okey je pakai badan dia. Engkau baru satu hari tak kerja, penat nak cakap macam gini. Habis ketua pakai badan dia tak, ketua? Tak pernah. Ketua yang nombor 2, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Banyak lah sebelum Irfan ni, yang atas Irfan ni, kira nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 ke nombor berapa pernah tak diorang gunakan badan dia? Kira nombor 1, nombor 2, nombor 3 lah. Let's talk about it lah. Yang first 3. Pernah pakai badan dia? First 3 tak ada. Tak pernah. Jadi macam mana dia boleh samakan pula dengan Irfan yang dah penat, lepas tu besok wow. Bila dapat uji yang ni, bukan ketua yang duduk, budak yang kena duduk. Budak yang duduk. It's always the same person tau. Macam kalau Why always the same person yang kena uji, kena pakai gunakan badan sendiri? Why always the same person? Pasal alasan dia is pasal badan tu dah kira portal tu dah buka. Jadi senang untuk benda-benda ni masuk keluar masuk. So use the Habis body. kalau macam itu, kenapa tak buka kru lainnya portal? Boleh juga kalau how they process your body in the very first place, dia boleh buat proses towards the other person apa? Betul tak? Kadang ada kata benda yang nak masuk tu tak sesuai dengan badan dia. So kena pakai Oh, badan. boleh gitu Maknanya dia belum kuat lagi lah dia punya dia punya ketua tu belum lagi boleh yelah, belum lagi. Kira senang cakap lah Masih ikon boleh cakap mepek. Ni terus terang ni Cik pernah ni first time I think this is something that is I think not proper lah Ifan minta maaf this is I think my opinion on it lah dan juga teman-teman lain juga which is what I will say lah kalau seseorang tu dia handal kan, dia actually I think sebab I think Irfan ni dia you got X factor depan kamera. Itu satu. Kedua, bila you kena atau dimasukkan, you punya menjadi tu is realistic di mana this is my money, kira Irfan ni jadi dia punya kantung duit tau. Nanti banyak orang kasih gift sebab Irfan can really show it to everyone, the real stuff, So I think you dipermainkan lah. I would say that lah. So over time, that's how I felt. I was telling my other crew members. Golem was asking me, pasal selalunya jadi kat Golem tau. Selalunya kena bila yang ganas selalu masuk Golem. Jadi bila Golem dah jadi tu, dia tak stop sampai pagi. Jadi keluar masuk. Parah Syak. Abang. So Body shutdown gitu.
asking me macam boleh ke benda ni keluar masuk badan kita? I said ni I'm not too sure, but if you ask me, I said they can go to any other body over there what. Kenapa kena kat kau? Jadi maknanya bila orang tu menyeru tu, dia dalam hati mesti ada niat dia untuk masukkan dalam badan kau. Sebab tu benda tu keluar masuk dekat kau. Doesn't make sense pasal ada banyak kru ke apa. Kenapa dia seorang asyik yang kena? Okay. Alright. Oh, ni kirakan, okay, ni crew no play no play. This crew can play, kira macam gitu. Dia pilih lah. Yang who lain, can ni bring semua no forward. play, ni semua kirakan yang akan jadi orang belakang to support. Kalau misalnya kalau kena rasukan lebih ganas, orang ni akan membantu macam gitu. I seriously felt that this is not good. Okay, kita mungkin for Irfan kita make you rest first kejap. Let's bring siapa ni? Your mum, is it? Yes. Ibunya. Untuk mungkin beri pendapat sebatah dua sebagai seorang ibu yang melihat lah Boleh Irfan, I mute you first Okay, 5 minit lah. Okay. Apa ni? Invite to unmute. Siapa ni? Ida Love. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ida Love mungkin kenalkan diri dulu. Okay, nama saya Ida Love lah. Anak saya Irfan, mak kepada Irfan lah. Okay, for me macam, okay, it's not that I don't really let him do all this. Okay, for me, I'm a very open-minded because why? For me, myself, okay, I can see. Even my son know about this. So, macam tak pernah tengok daripada segi depan mata. Dua mata ni tak pernah nampak. So, bila dia balik malam, balik pagi kan, tanya dia, kau pergi mana? Dia kata jalan-jalan. Keep on asking him, where you go. Pasal dia punya penat semacam bila dia balik. So, one of the day, dia cakap, Ma, I introduced to my, the one that bring him to this paranormal lah. So, I said, okay, so the first time bila I go with my husband to the co-founder punya rumah, my husband dah shut down. Dia cakap, ni apa ni? Dia cakap. So I said, never mind lah. Just let him be lah. Dia nak join ni paranormal as long he don't do nothing, don't do something bad. Okay lah. For me lah. So my husband don't agree with it. So I said, never mind. So dah pelan-pelan I cakap dia, okay Fan, why not I follow you? So bila I follow him, mula-mula okay, everything was good pasal permulaan kenal kan, kita introduce each other. So bila the first time when I follow them, macam kadang-kadang bila ternampak, I say it out to my son, pak situ ada, macam nampak kan, Fan, pak situ ada perempuan Fan, bagi ni, macam dia cakap, cik nampak dia gini-gini kan cik, sikit cakap dan diam sikit. Lepas tu macam bila Irfan dah start jadi kan, okay, for me I know my son daripada kecil, memang dia boleh nampak. Tapi the best part, bila dia dah jadi, okay, bila dia nak kata orang nak sadar tu, I've been observing. Macam not family, they don't really bother. You get my picture tak? Bila family je dia bother. But for Irfan punya perangai, macam dia tengok tau, siapa yang dia boleh tolong, dia tolong. Jadi slowly sekali bila tengok cara perbualan dia, purpose soft, sekali dia tunjukkan dia punya colour. Slowly tau dia tunjukkan dia punya colour. Bila diorang tak boleh, macam dah penat diorang dah penat kan, nanti dia dah, for yang lelaki okay, nanti dia punya kata orang partner lah, dah start nanti macam suara dah tinggi, nanti dah start all the nonsense lah nanti. So I've been observing. Actually for me, I love to follow all this. Tapi bila dah pelan-pelan tengok they take advantage, so I start question my son. You play this paranormal right? In TikTok right? Kau punya duit tambang macam mana? Dia cakap, sendiri lah. Kadang-kadang dia ajak me is because dia tak ada duit nak pergi. So, saya cakap, okay, I ikut. Okay, lepas tu,
tengok pelan-pelan macam dia cuma ada satu vehicle. Kadang-kadang ada 2 vehicle. Okay, 2 vehicle tu bila one of the crew member sewa itu kereta. Okey, Ida Love. Okey, ada soalan Hmm. daripada Mas Iwan, dia bertanya, Irfan ada menuntut ilmu kuda lumping tak? Oh, minta maaf. Anak saya tak suka tu semua. Dia kuda kepang pun dia tak suka. Tapi memang ni saya cakap terus terang, dia daripada kecil. Dia daripada kecil, bila dia nampak, dia akan bilang saya. Dia cakap, Mami, inside the room there's a black lady. You ask her to get out from my room. Okey Kak, Ara nak tanya satu soalan. Boleh. So how do you react when akak get to know ataupun you see for yourself when Irfan ni selalu dia kena be a subject ataupun dia badan dia kena guna dengan most of the time. So how you feel and how you react? Okay, I ask him, you happy or not with this kind of situation? Sekiranya cakap, dia kesian pasal dia tengok Alam macam gitu sampai orang tu tak boleh macam tersandar kira kan. Dah tak boleh kata orang, dah tak boleh lah kira kan. Dah strength dah out. So I tell him, then you take it. Dia kata, Mama, I can, no worries. Then the other one yang dia punya sibling senang cakap, pun baru operation. So Irfan ni dia ada jiwa kawan. Jadi dia tak nak yang macam dorang sampai totally exhausted, besok tak boleh kerja. Pasal besok dorang kena kerja. Dia have this kind of kata orang sayang like family lah, senang cakap. So I say okay, up to you, but I will still follow you. Sekali bila come to one day yang betul-betul I cannot take it. When masa tu Irfan tengah berbual dengan satu of the kirakan senior lah. He was telling this fella what that the alam gaib tu tell him to inform him what is happening. Sekali coincident dia punya so called adik. Okay, jadi sekali adik dia terlentang, tak ada orang handle. Itu yang dia naik atas batu, dia dah start maki-maki, dia ambil rokok disap. Okay, yang perempuan dia. So that bila dia maki gitu, I look at my son tau. Sekali my son dah suruh I relax. Because my son know if I blast, that's it. So start from there, dia cakap, diorang ingatkan kau apa Apa? Nak kena handle keluarga dia je ke apa? Habis kau apa? Nasib baik mama ada tau. I say like that. Nasib baik mama ada tau. So for me macam I start piss off Then I tanya my anak, okay, mama tanya satu question. Kau masuk ini group, ada tak korang dapat 1 bulan $30 ke $20 untuk ditambang? Never. Okay? Not even a single. Okay, nak tanya sekali lagi Dia marah-marah, maki-maki, panjat atas batu. Even though to your anak, bila you ada kat situ juga. Yes. Lepas tu dia cakap, sorry cik. Lepas tu, lepas tu dia cakap, sorry cik, saya marah sangat. So straight away I tell my son, no more. No more, I said. Enough already. And the last resort, bila my anak, they, okay, one thing about them, bila come to their family problem, they really want us to stay until morning pun tak apa. When come to other people punya problem, kalau boleh diorang nak settle cepat-cepat. Yalah, dia understand dia punya double standard stuff Yalah. So why I said that this is not the right way, pasal ada orang yang memerlukan duit. Betul tak? Ada orang yang ada keluarga, yang ada anak kecil. Okay, Irfan akan tell me, mak, kesian golem dia balik kerja dia tak ada duit, nak naik taxi, dia naik bus. Okay, you tell him, you go and take Grab, later I pay. Because for me, it's very simple. Pasal I ask them, did you all even get a single cent from them? No. Not even a single cent. Wah, ni toxic sini. So kalau Habib misalnya, I don't know lah whether diorang ada pergi overseas Okay, that's the good question. That's the good question. Okay, now I tell you. Okay, that time. Sabar. Sebelum dibilang dulu, simpan dulu. Simpan dulu Kak, simpan dulu. Aci baca komen Aci baca komen.
Okay, simpan dulu Okay, Hmm. Mas Ihwan bertanya, apa yang Ifan dah belajar dengan kumpulan berkenaan? Itu berkenaan, dia bertanya Ada Okay, belajar apa? itu nak kena tanya Ifan sendiri. Pasal Okay, about this, I got no comment. Okay, nanti kita kasih. tanya Ifan. Okay, kita tanya Yes. Ifan Okay. Ah, Komen daripada Alung Momok Antes. Siolah dah maki-maki atas batu TCJ, berani maki anak orang depan mak orang Biadab TCJ lagi Alung, dia jadi Tarzan ke apa? Okay, ni tadi Mas Iwan tanya lagi Okay, kalau Zara pak situ aku lempang dia. Betul? Okay, sekarang, ibu mana suka tengok anak dipergunakan? Yes, terus aku tanya tadi kan, what's the reaction? Sampai tak terlayan komen Acik. Itu so apa? Okay. So you all boleh nampak Dia kenapa? sendiri. Tak, kamera. Oh, okay. Alright. Kita dah baca komen semua, kita minta maaf Nasib bukan aku di unknown. Nampak banyak orang very Jadi tak boleh terima Tak lah boleh apa yang jadi. cuba habis kalau let's say dia pula yang kalau terbalikkan kita samakan sebab kadang-kadang dia boleh samakan kan. So kalau kita samakan misal kata dia pula yang terkena kurang pula let's say Irfan ke yang berdiri atas maki dia balik atau marah dia balik. Agak-agak macam mana pula perasaan dia Susah Mesti cakap. tak boleh terima kan. So begitulah. Ini Acik ketengahkan. Jadi hopefully dapat sampai kat telinga dia, dapat masuk dalam kepala otak dia yang toksik tu, supaya kalau kau kena, engkau tak boleh terima, tapi kau buat anak orang depan mak dia, kau ingat anak tu boleh terima, kau ingat mak dia boleh terima. Betul tak? So kalau otak kau toksik, pergi cuci dulu. Pergi cuci dengan klorok, kasih straight. Pernah from the start sampai habis use my body, golem shimi. Pun kena maki juga. Kan Golem. sendiri dengar. Yes. Aduh,